Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya yang menonton Malaysia hari ini. Kita telah pun bertemu hujung minggu kedua lah kan. Betul. November. 12 November 2021 bersama 6 Rabiul Akhir 1443 Hijrah. Harap semua sihat. Semua je sihat. Cek poket anda, ada lagi tak duit? Semalam ke 11-11? Semalam tu, ada. dah ada. Dia? Tak. Saya jenis bukannya kira macam 11-11 ke 12-12 ke. Tak, saya bukan jenis macam orang suka sangat menyebelah. Tapi saya suka macam beritahu lah. Macam, hari ini 11-11 tau. Ada promosi. Biasa orang rumah lah duk beli. Saya beritahu, ingatkan je lah. Awak ingatkan orang rumah. Tapi awak hulur ke tak hulur? Hulur jugalah. Wajib kan? Beruntung isteri Fadli. Alhamdulillah. Baik, jadi hari kita dah diam dah 40. Kita kalau kira sekarang 12 November kan? November, Disember, 49 hari lagi je Fad. Nak habis 2021. Lepas tu kita dah masuk 2022. Kalau boleh tu memang nak cepatlah berakhirnya 2021 ni. Oh, sebab nak habis cepat sebab 2020 ialah itu sebab COVID-19 kan. Lepas tu 2021 sekarang ni pun dia dah fasa-fasa dah ke endemik kan. Dan difahamkan bahawa 2022 tu dah secara keseluruhannya dah fasa ke endemik. Jadi bila kita dah ke fasa endemik ini, kita dah boleh macam beralih ke fasa yang lebih baik. Jadi itu yang saya cakap, macam kalau boleh tu habiskanlah 2021 ni dengan cepat. Semoga 2022 nanti dapat memberikan pelbagai sinar harapan yang gembira untuk keluarga Malaysia nanti. Ya, tapi pada masa yang sama juga kita masih lagi perlu menjaga apa yang kita dah praktis selama 2 tahun ini. Ya, kes naik. Kawan-kawan, dah 2 hari dah turut 6,000 lebih. Kalau 10 hari bulan 6,243 kes. Semalam naik sikit 6,323 kes yang baharu. Jadi kalau orang kata janganlah pergi kat tempat sempit, tempat sesak. Ada juga kadang-kadang tular video yang menyakitkan hati kita boleh tengok kan. Pergi bermandi-manda di satu tempat, menari dan sebagainya. Tempat tu sesak. Tapi seolah-olah macam nak endemik. Ya, mungkin inilah seolah-olah macam mereka ni macam dah mengambil ringan perkara ini dan mereka rasa macam tak apalah COVID-19 ini sebab kita pun selalu wawarkan yang mana kategori 1 dan 2 sahaja yang banyak. Jadi berkemungkinan mereka rasa alah tak apalah kalau kena COVID pun kategori 1 2 sahaja. Mereka ada persepsi yang macam tu. Dan satu lagi saya ingatkan kepada anda semua yang mana kadang-kadang kita ni yang COVID-19 ni, ini berdasarkan pengalaman ada orang cerita kat saya lah. Beliau ni COVID-19, dia ada kontak rapat. Dia kontak rapat bersama dengan orang yang positif lah. Dia dah tahu dia kontak rapat tapi dia rasa macam tak apalah, aku tak ada simptom. Dia rasa macam saya tak ada simptom dan sebagainya. Dia pergi sana, pergi sini kan. Jadi ianya juga boleh menurunkan kes COVID-19 ini. Jadi kita kena jaga diri kita masing-masing. Kita kena ingatkan sekali lagi lah. Kita jaga kita. Dah macam terlupa dah. Kan sekarang ni. Sebab kita dah tahu nak fasa pemulihan, fasa endemik dan sebagainya. Itulah tu. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan kesihatan. Kan tadi pasal COVID tu kesihatan. Jadi ini juga kesihatan yang semula jadi yang kita rasa kadang-kadang dah lupa sebab COVID kita dah lupa dah nak jaga kesihatan kita dari segi penyakit yang utama sebelum ni. Jantung, obesiti, diabetes. Jadi ini semalam kita nak warakan juga berkenaan dengan agenda Nasional Malaysia Sihat. Ini akan dilaksanakan untuk tempoh 10 tahun, Fadli. Betul. Maknanya ada fasa 1 dengan fasa 2 kan? Betul. Fasa untuk penggal pertama akan bermula pada tahun inilah 2021 sampai 2025 dan untuk penggal kedua bermula pada 2026 dan akan berakhir pada 2030. Ada 4 teras utama, Fariha, yang diberikan pendenganan. Jadi pertamanya nak promosikan bagaimana kesedaran kita perlu menjaga kesihatan, hidup sihat, makan sihat, kecergasan semua perlu dijaga. Kemudian lepas tu, teras kedua, kita memperkukuhkan lagi perkhidmatan kesejahteraan kesihatan. Ketiganya, dan yang seterusnya untuk pemekaluan kediri dan yang terakhir sekali kebersihan persekitaran. Saya nak petik juga kata daripada Menteri Kesihatan kita sendiri. Apa dia? Khairy Jamaluddin kata Malaysia bukan negara sihat. Itu satu tajuk yang begitu besar sekali yang harus kita ambil maklum kerana Malaysia dianggap sebagai negara bukan sihat memandangkan jumlah rakyat yang menghidapi penyakit jantung dan obesiti adalah tinggi. Itu macam Faria katalah. Kita duk cakap pasal COVID-19 tapi kita dalam masa sama juga kita kena tahu juga penyakit-penyakit yang sering kali terjadi di kalangan rakyat Malaysia iaitu sakit jantung dan obesiti. Dan kenyataan beliau juga kata 1 daripada 2 itu maknanya obesiti. Dia kata lepas tu 1 daripada 4 tu tak melakukan kecergasan, tak bersenam dan sebagainya lah. Jadi itu yang sekarang ini ditekankan bagaimana rakyat Malaysia sebenarnya ialah kita apatah lagi sekarang 2 tahun tu kan kita tak boleh nak keluar sangat kan, duduk kat rumah dan sebagainya. Jadi bila dah ada dalam keadaan begini
kenalah keluar bersenam, tapi dalam keadaan yang masih menjaga lagi kendiri kita lah. Okey, kita jaga kendiri, jaga kesihatan kita. Memanglah Malaysia dikaya dengan pelbagai jenis makanan. Berpada lah. Cakap pasal awak konti lah. Konti, okey. Hebatlah. Sambung apa dia? Makanan, pelancongan dan sebagainya. Okay. Jadi antara tempat yang menjadi tumpuan di pasar makanan ni, kalau nak pergi bercuti, jom kita pergi Melaka. Bestlah Melaka kan. Sempodeh. Itulah, asal pernah kat Melaka, tak tahulah. Kena tanya orang Melaka sendirilah. Macam saya sendiri, kalau pergi kat Melaka kan, tu asli orang Melaka nampak kat tangan tu kita punya FM dahsyat lah. Awak yang buat crossover itu kan. Asal pernah Melaka ni, tak tahulah. Macam saya rasa macam setiap kedai tu macam lebih kurang sama. Tak nak, saya. Saya rasa lebih kurang sama. Tak, saya berlainan saya rasa. Sebab ada yang letak daun limau purut, rasa macam ni. Ada yang letak lada hitam. Lada hitam. Rasa lada hitam ni rasa pedas tak tahu ke mana dah. Daun kesumnya. Daun kesum tu selalu Johor. Ada daun kari. Macam-macam lah. Betul. Kecul you. Jadi itu antara tempat lah sekarang ni bila kata dah boleh merentas daerah, merentas negeri dan sebagainya. Melaka ni dah menjadi satu tumpuan pelancongan yang orang kata senang nak pergi, tak berapa. Dia betul-betul tengah-tengah. Tak jauh dan tak berapa dekat. Tapi itulah dia. Sekarang ni bila dia dibuka, pastinya ini memberi juga bukan sahaja tumpuan pelancongan, jadi tetapi membantu juga peniaga-peniaga kecil kan. Betul. Buka balik. Lagi-lagi dah PRN ni kan, orang-orang luar datang ke Melaka, anda kena yang mana ada jual-jual kat tepi jalan kaki lima, penjaja-penjaja kecil, ambil kesempatan ni lah ya, untuk menjual makanan-makanan yang sihat. Sihat Okey, bercakap pasal makanan ini, baru-baru ini saya rasa tular lah. Ni biasa kita makan roti canai kan, tapi ini bukan roti canai biasa-biasa. Roti canai apa? Tak biasa. Ini tak biasanya. Akan ada tu lah yang mana ni. Nampak tak? Roti biawak. Ada orang yang mana mungkin tak tahu kan. Bila cakap, jom makan roti biawak. Mereka ingatkan biawak. Bukan. Dia gambaran saja. Bentuk je lah. Bentuk je lah. Nampak ada ular. Faria macam mana? Rasa macam nak makan ke, geli ke, seram ke apa? Saya lebih suka yang biasalah sebab saya orangnya sederhana je. Jadi boleh makan. Pejam mata lah. Pejam mata. Tak apa. Kita tengok jugalah macam mana nanti. Tapi rasa dia biasa je kan, dia tak ada penambah rasa seperti biasa macam ada. Tapi saya nampak macam garing-garing ni. Garing-garing Sedap. Kalau awak okey okey. Saya suka yang tu bagi ekor tu. Okey. Baik. Kita nak teruskan penyelesaian Masyarakat ini. Berkenaan dengan ini tentang pandangan orang ramai tentang Melaka dan pelancongan yang sekarang ini berlangsung sudah amat dahsyat lah. Pasukan pelancong Melaka. Betul. Saya tak pergi lagi Melaka. Nak pergi tapi tahu sebab ramai nanti kan. Yelah, tengah ramai kan. Tak apalah, nanti lepas PRN pergilah nanti kan. Okey, jom kita saksikan. Ini dia wartawan kami telah pun menyediakan paparan untuk anda berkaitan dengan tumpuan pelancongan dan niaga IKS di Melaka. Jom kita saksikan. Kini berada di Bandar Hilir, di mana di sini merupakan pusat tumpuan pelancong sekiranya berada di Melaka. Dan selepas ini saya akan mendapatkan pandangan orang awam berkenaan sambutan pelancong selepas kebenaran merentas negeri dibenarkan. Saya boleh katakan dengan kehadiran pengunjung yang amat luar biasa lah. Yang terutama sekali pada bulan 10 dan juga sehingga sekarang ni kita boleh saya kiraan pencecah ke 85,000 pengunjung. Sedikit sebanyak memberi kesan impak yang paling baik kepada peniaga-peniaga. Selepas rentas negeri, kita tengok Melaka pun meriah, alhamdulillah lah. Tak ada pelancong daripada luar negara pun, kita ada pelancong tempatan pun, alhamdulillah lah bagi kita. Berbanding dengan yang dulu lah. Dulu yang PKP selama 10 bulan tu, kita nak menjaga cendol ni satu tong pun susah. Memang kosong habis lah. Tempat pelancong kat sini, kawasan sini ada pelancong, baru ada orang. Kalau tak ada pelancong, memang kosong tempat ni. Kami agak terjejas lah. Itu selepas rentas negeri dibuka, Melaka, kedatangan orang kat Melaka agak meriah lah. Alhamdulillah adalah sedikit pendapatan untuk tambahan. Kita pun hampir 3 bulan kan hampir tak boleh berniaga. So buka kedai pun memang orang kurang. So dah lepas boleh rentas negeri ini, alhamdulillah lah.
kita bolehlah berniaga balik macam biasa. Kita plan lah lepas buka boleh merentas ni, memang kita nak bawa family semula ronda-ronda kan. Sebab dah lama kan duduk dalam negeri je kan, terus tak boleh merentas ke mana kan. So dah boleh bawa family semua, anak-anak pun dah seronok minta pergi bawa cuti-cuti, tidur hotel. Alhamdulillah lah, happy lah kan sebab budak-budak ni asyik terperuk je kat rumah kan. So happy lah nak bawa budak jalan. Baik, dia itu menjadi tumpuan kan, sebab tempat yang telah dianugerah oleh UNESCO sendiri, tempat pelancongan pastinya ramailah di sana. Baik, kita teruskan pengisian MHI ini berkenaan dengan bagaimana antarausaha kerajaan untuk memampankan lagi bakat-bakat Bumi Putra ini. Ini berkenaan dengan program pembiayaan teknologi di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Jadi kita nak terus bersama dengan Encik Ahmad Azizi Jamaluddin, merupakan Eksekutif Kanan Yayasan Peneraju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Cik Ahmad, mungkin boleh kongsikan sikitlah apanya program teknologi yang ditawarkan ini. Jadi fokus utama kalian lah yang telah diwujudkan oleh Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra sendiri. Okey, kami di Yayasan Peneraju kita dah mula buat program teknologi ini sejak daripada 2016. Dan sehingga kini kita dah menawarkan pelbagai jenis program-program pensijilan dalam bidang-bidang teknologi. Seperti cyber security, kita ada big data, kita ada cloud computing, kita ada yang terbaru network infrastructure dan juga kita ada fintech hyperledger. So program-program ni kita tawarkan tidak terhad kepada golongan profesional sahaja. Bahkan kita punya permohonan kini masih lagi dibuka untuk mereka-mereka di tahun akhir pengajian ataupun golongan-golongan yang baru sahaja menamatkan pengajian, fresh graduate orang kata kan. Fresh graduate kita ada menawarkan program-program seperti ini sebagai salah satu usaha kami untuk menaik taraf golongan Bumi Putra profesional agar menjadikan mereka lebih apa yang kita panggil marketable, lebih lakulah di mata industri. Pada masa yang sama kita mendukung juga aspirasi kerajaan melalui My Digital Economic Blueprint dalam memastikan negara menjadi negara berpendapatan tinggi berpacukan kepada pendigitalan dalam industri. Baik, banyak ke program-program pensijilan yang ditawarkan? Okey, pensijilan yang kita tawarkan kebanyakannya adalah program-program pensijilan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, kita ada program pensijilan daripada Microsoft Cloud Computing. Kita ada juga program pensijilan AWS, Amazon Web Services. Siapa yang tahu Amazon, dia tahulah shopping-shopping semua tu. Kita ada juga CompTIA, kita ada SAP dan kita juga ada pensijilan seperti FusionX dan Rochester. So kita memastikan pensijilan yang ditawarkan itu adalah pensijilan berkualiti tinggi untuk memastikan penerima faedah Yayasan Peneraju keluar sebagai orang yang berjaya. Baik. Bukan sahaja di mata masyarakat tapi di mata industri. Okey, kalau misalnya nak mohon ni macam mana, Cik Ahmad Azizi? Okey, permohonan nak memohon ni mudah saja. Anda boleh melayari laman web kami di www.yayasanpeneraju.com.my. Dekat situ boleh pilih pautan program dan pilih bahagian teknologi. Kita ada senaraikan ke semua program-program yang masih dibuka. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cik Ahmad Azizi Jamaluddin, Eksekutif Kanan Yayasan Peneraju. Jadi kepada mereka yang berminat nanti boleh terus memohon di sana. InsyaAllah banyak sekali tawaran ataupun kursus-kursus yang ditawarkan oleh mereka. Okey, selepas ini kita akan berehat seketika. Tapi sekembalinya nanti, ini adalah salah satu, saya rasa, antara kunci utama pengisian pada hari ini. Demi kasih, yang kita tahu bahawa ada 5 orang adik-beradik ini menjadi yatim piatu setelah kehilangan bapa dan ibu mereka disebabkan oleh COVID-19. Semuanya selepas ini di MHI. Okey, salam Jumaat untuk anda semua yang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Ceriakan pagi anda, hidupkan pagi anda bersama dengan saya Fariha. Saya Fazli dan juga Fariha. Awak jangan macam-macam. Baik. Okey, seperti mana Fariha katakan tadi, kita nak bawakan perkongsian demi kasih ini. Dan saya pasti ini apabila kita bawakan kisah ini pasti merentap hati sesiapa saja yang akan menonton nanti. Apatah lagi mereka ni baru berusia masih kecil lagi 3 hingga 11 tahun. 11 tahun. Dan di usia itu mereka kehilangan bapa dan juga ibu mereka. Satu persatu pergi meninggalkan mereka disebabkan oleh COVID-19.
Dan sekarang ini mereka dijaga oleh bapa saudara mereka iaitu Encik Muhammad Arif Hafizan Abdul Razak. Yap, bersama-sama bergilir lah kan, ibu saudara, bapa saudara, dan ada kadang-kadang atuk dan nenek juga menjaga cucu-cucu mereka ini. Baik, kita terus saja ingin bersama dengan bapa saudaranya iaitu Encik Muhammad Arif Hafizan Abdul Razak yang kini telah pun berada di talian. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Fazli, hai Fariha. Hai Arif. Okey, terima kasih bersama dengan kami dan kami difahamkan juga baru saja mendapat perintah mahkamah Encik Arif untuk sebagai penjaga dengan JKM dan untuk penjagaan tetap lah oleh untuk 5 beradik juga. Betul. Baru minggu lepas lah kita dapat perintah mahkamah sementara. So lagi sebulan lagi baru dia akan bagi perintah secara tetap lah kepada saya dan datuk mereka. Baik, sebenarnya mungkin Cik Arif boleh kongsi bersama kami dan juga penonton Indonesia sendiri. Difahamkan 5 beradik ini anak saudara, maknanya anak kepada kakak Cik Arif. Dan difahamkan satu keluarga sebenarnya menghidapi jangkitan COVID-19 ya? Ya, betul. Okay. Ceritanya bermula pada pertengahan bulan Jun hari itu. Rasanya dia dapat jangkitan ketika arwah ayahnya pergi macam buat charity, dia ada NGO. Dan dia ada keluar untuk buat beli-beli barang keperluan untuk diagihkan kepada golongan-golongan yang memerlukan lah. Jadi mungkin masa dekat luar itulah dia kena jangkitan, sebabnya kawan-kawan dia yang dekat luar tu pun turut juga kena jangkitan. Jadi bila dia balik rumah dan dia terjangkiti anak-anak dia dan juga isterinya lah. Jadi semua anak-anak dia positif COVID ketika itu. Dan jadi selepas itu semuanya di kuarantin selama 14 hari. Saya ingat macam pada masa itu kita ingatkan lepas kuarantin dia orang akan kan. Kita punya expectation macam itulah, sebab dia orang tak ada penyakit-penyakit yang kritikal dan juga dia orang pula masih muda kan. Jadi saya beranggapan lepas kuarantin semua akan okey baliklah macam biasa. Tapi lepas kuarantin 14 hari itu keadaan mak dengan ayahnya semakin merosot lah, di mana dia punya level oksigen dia semakin menurun, nafas tak sampai. Jadi dia dah ke stage 4 dah masa tu. Yang ada anak yang lain semua dah okey selepas 14 hari tu. Yang mak ayah dia pergi ke stage 4. Ya, memang satu kesedihan yang amat perit lah ditanggung terutama sekali kepada anak-anak arwah kedua-dua mangsa ataupun ibu bapanya yang telah pun meninggal dunia. Baik, kita nak tahulah apabila kedua ibu bapa dah pun meninggal dunia, jadi adik-beradik iaitu seramai 5 orang tu, bagaimana kita nak memberitahu kepada mereka untuk mereka menghadapi masa yang mendatang ini dari segi kesihatan mental, emosi, sebab Encik Arif merupakan orang yang paling dekat sekali bersama dengan anak-anak buah ini. Bagaimana pendekatan itu diberikan? Okey, alhamdulillah yang anak-anak dia yang lain tu yang umur dah sekolah tu mereka semua faham lah, faham. Dan juga dia orang dah bila kita update perkembangan mak ayah dia dalam Facebook kan, dia orang baca dan dia orang faham lah. Cumanya yang masih kecil tu yang umur 3 tahun dengan umur 6 tahun tu masih lagi tak faham dan tak kenal apa-apa kan. Jadi bila terutamanya dengan anak dia yang 3 tahun tu lah, Hanan. Bila kita tanya Abi mana, dia cakap dekat hospital. Dia masih lagi ingat Umi dengan Abi dekat hospital. Even tanya dia hari ini kan. Jadi kita pun sedih lah tengok keadaan dia orang, macam keadaan dia macam tu. Tapi dari segi kesihatan mental pun semua saya tengok dalam keadaan baik lah, sebabnya kami adik-beradik, sepupu-sepupu diorang, anak saya dan anak adik saya semua ada kat rumah, selalu kat sana. Jadi bila kita orang ada ramai-ramai, diorang tak terasa lah kehilangan ataupun kesedihan tu. Tapi bila masing-masing dah balik, anak-anak buah yang lain dah balik, jadi diorang, masih dah tak ada orang tu yang diorang nampak
kesedihan tu pada wajah diorang lah. Syarif. Untuk sendirian kat bilik, ya. Baik, Encik Arif sebagai bapa saudara dan sekarang ni tanggungjawab besar berada di bahu Encik Arif sendiri. Setiap kali Encik Arif melihat wajah 5 anak saudara Encik Arif, apa yang Encik Arif terbayang dan terfikirkan? Sebenarnya saya melihat diri saya kalau saya di tempat diorang. Macam mana perasaan saya? Macam kami adik-beradik ada 6 orang kan. Jadi 6 orang, diorang pula ada 5 orang. Jadi saya bayangkan kalau lah aku masa aku umur 5 tahun, 6 tahun, mak ayah tak ada. Macam mana aku rasa kan? Saya rasa macam itulah. Saya setiap kali tengok muka diorang, bila nak tidur saya akan sedih lah. Saya akan, kadang tu saya nangis lah tengok malam-malam. Tengok yang kecil tu, yang lain-lain tu. Diorang macam nak masih dalam keadaan nak bermanja lagi kan dengan ibu dan ayah, tapi dah tak ada. Jadi itulah peranan kami, anak-anak puan, pakcik saudara semua, untuk cuba untuk menggantikan, beri kasih sayang dan perhatian yang kita perlukan lah. Betul. Saya rasa semua ahli keluarga turut bersedih dan dalam masa yang sama juga ingin memberikan sedikit keceriaan lah kepada 5 beradik tersebut. Dan kita ingin dengarkan juga ini kata-kata daripada Datuk dan juga Nenek bersama-sama dengan 5 beradik yang kami sempat temu bual baru-baru ini. Jom kita saksikan. Suami dia kata nombor 5, dia nombor 8. Tiada apa yang dapat mengubat rindu seorang ibu kepada anak yang telah pergi buat selama-lamanya. Meskipun perit, hakikat itu terpaksa diterima oleh Intan Sulaiman, 63 tahun, yang kehilangan anak dan menantunya kerana dijangkiti COVID-19. Hanya berselang 2 bulan, Allahyarham Ida Haryani Abdul Razak, 38 tahun, kemudiannya menyusul selepas suami tercinta Allahyarham Muhammad Nasir Tahal, 46 tahun, meninggal dunia pada bulan Ogos 2021. Lebih memilukan, mereka meninggalkan 5 orang cahaya mata yang menjadi yatim piatu dalam sekelip mata. Muhammad Hadrami 11 tahun, Husna Humaira 9 tahun, Muhammad Haras 7 tahun, Muhammad Hawas 6 tahun dan Hanan Humaira 3 tahun kini dijaga dan menumpang kasih datuk dan neneknya di kediaman ibu bapa mereka di Seri Kembangan, Selangor. Abdul Razak Basiron 67 tahun enggan menzahirkan kesedihan diri meskipun hampir setiap hari hatinya ditebak melihat kerinduan yang ditanggung isteri terhadap anak kesayangan mereka. Dia harus kuat untuk meneruskan kehidupan bersama keluarga serta cucu-cucunya. Abdul Razak percaya setiap jalan yang telah diatur ilahi pasti terkandung hikmah tersendiri. Memang isteri saya tu dia seorang yang memang penyedih. Setiap kali bila terlihat gambar, terlihat anak-anak yang lebih-lebih yang kecil begitu kan, dia nak lagi mana buat dia sedih kan, memang dia nangis. Saya kadang pun sendiri terasa sebab juga kan, walaupun saya tak mengeluarkan air mata yang seperti mana dia buat kan, tapi hati dan perasaan saya pun dikurang sama jugalah, sebab sedih kan. Maklumlah kita baru saja kehilangan anak dan menantu kan, nak katakan sekaligus tidak, tapi dalam masa yang terdekat lah kan, yang dia dua tak ada. Kami pun tak sangka lah kan nak jadi macam itu. Dah tu dah ketentuan Allah Ta'ala kan. Kita tak boleh nak menahankan. Berkongsi kisah amalan bersedekah yang sering dilakukan oleh arwah anak dan menantunya, Intan percaya amalan itu sedikit sebanyak menjadi asbab rezeki cucu-cucunya. Mereka bukan sahaja mendapat perhatian dan sumbangan daripada pelbagai pihak, malah cukup istimewa menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kelima-lima beradik ini turut dijadikan anak angkat kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso.
Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, pertubuhan itu akan membiayai pendidikan kesemua mereka sehingga berumur 21 tahun. Saya tak tahulah. Mungkinlah daripada kebaikan yang Abi dibuat, Umi dibuat, jadi Allah Ta'ala turunkan kembali apa sedekah dia yang dibuat semasa hidup. Memang menantu saya kalau macam hari bulan puasa, memang dia tak menantangan pergi cari gelandangan, cari anak yatim, cari budak-budak safis atau makanan. Kalau boleh saya nak sampaikan hajat Abi dengan Umi lah untuk belajar, untuk nak hantar Ami kat Arab Mesir sana. Kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk membawa anak-anak ini menziarahi kubur ibu dan bapa mereka di tanah perkuburan Islam Cyber 10, Cyberjaya. Suasana pilu menyelubungi perjalanan kami, memandangkan mereka sudah lama tidak berpeluang melawat pusara disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Dulu semasa rumah dia baru dia buat suai, waktu dia kata, mak dengan ayah kena duduk sini tau. Tu cakap, Nasir dah beli rumah ke tempat lain? Tapi dia tak jawab. Dia senyum aja. Dia cakap, dia kata, kami nak duduk kat Cyberjaya. Kan sayang, dia cakap dengan isteri dia kata, dia cakap, jadinya kami tak sangka apa-apa lah. Tu. Rupanya, memang betul lah. Apa yang dia katakan tu betul. Sebab disemadikan di Cyberjaya. Lumrah kehidupan, setiap yang datang pasti akan pergi. Harapan dan doa dipanjatkan memohon keredaan Yang Maha Esa agar kelima-lima anak kecil ini terus membesar menjadi insan yang kuat dan tabah menjalani pelbagai dugaan hidup. Ya, itu dia. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kita di Malaysia hari ini mengucapkan salam takziah kepada kedua-dua arwah dan Allahyarham yang telah meninggal dunia, dan kita harapkan dapat anak-anak yang ditinggalkan itu, 5 beradik itu dapat pembelaan yang sepatutnya lah kan daripada ahli keluarga yang terdekat, khususnya bapa saudara je Encik Arif. Encik Arif, kami di Malaysia hari ini memang begitu tersentuh sekali lah kan apabila melihat paparan yang kami sediakan tadi. Kita lihat wajah ibunya memang tidak dapat menahan kesedihan tatkala ialah menerima perkara yang tidak diduga ini kan. Jadi Encik Arif, kita move forward, maju ke depan. Bagaimana ialah apabila dah dapat hak penjagaan tetap daripada JPN ini kepada kelima anak Allahyarham. Jadi bagaimana perancangan selepas ini Encik Arif? Okey, secara saya tak adalah perancangan yang untuk masa yang panjang lah. Jadi apa yang saya rancangkan, kita dapat perintah penjagaan tu untuk kita uruskan urusan-urusan yang berkaitan pendaftaran lah, seperti urusan bank, urusan persekolahan dan sebagainya. Tapi untuk urusan jangka masa panjang, kita harapkan untuk supaya pendidikan mereka, akademik diorang dan juga dari segi agama semua terjaga dan terpelihara lah. Dan juga apa-apa yang mereka ingin ceburi, kita akan beri support. Antaranya macam abang dia, Rami tu, dia suka main bola, jadi kita akan support dia punya minat lah. Macam tu. Baik. Cik Arif ada berapa adik-beradik? Saya ada 6 orang. 6 orang. Termasuk arwah, dia yang sulung lah, kakak saya yang sulung. Saya nombor 3, jadi saya adik-beradik lelaki yang tunggal. Jadi sebab itulah saya yang banyak kena uruskan. Baik. Cik Arif, terima kasih bersama dengan kami. Apapun, moga apa segala tanggungjawab yang dipikul ini akan dipermudahkan oleh Allah SWT dan diberkati dunia dan akhirat nanti, insya-Allah.
InsyaAllah. Terima kasih. Baik, itu dia Cik Muhammad Arif Hafizan Abdul Razak, merupakan bapa saudara kepada 5 orang adik-beradik yang kini menjadi anak yatim piatu setelah kehilangan bapa dan juga ibu kesayangan mereka disebabkan oleh COVID-19. Ya, itu kita bawakan satu keluarga kan yang kehilangan ibu bapa, sebab kalau ikutkan daripada segi statistik ramai lagi sebenarnya ada anak-anak yang kehilangan ibu dan juga bapa akibat COVID-19 ini. Mungkin daripada apa yang kami bawakan pada hari ini boleh jadikan sebagai pengajaran juga untuk kita menjaga kesihatan diri kita, dan andai kata kalau ada di antara ahli keluarga kita yang juga meninggal dunia akibat COVID-19, kita kena lihat anak-anak mereka itu, kita kena jaga untuk masa depan. Betul. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbicara berkenaan dengan kempen musim sejuk di Syria. Semuanya selepas ini di Malaysia hari ini. Angelic Voice. Ajali pokok, ajali pokok, Alhamdulillah. Tadi kita tengokkan kami terasa hangat. Tapi sebelum itu anda dapat saksikan bagaimanakah perasaan penderitaan mereka, saudara-mara kita Islam, saudara-mara Islam kita yang berada di Syria, bagaimanakah kehidupan mereka sebelum musim sejuk. Sebab apa difahamkan 80% kehidupan masyarakat Islam di sana, mereka ini hidup dalam keadaan yang susah, tak cukup makan, dan baju sejuk pun mereka agak kekurangan di sana. Tapi jangan risau kerana kita akan dapat pertolongan daripada salah satu NGO yang membantu mereka di sana, iaitu daripada Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Dan untuk itu kita terus saja ingin bersama dengan Encik Muhammad Luqman Hakim Muhammad Rizwan, Pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Encik Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Encik Luqman. Tadi saya lihat paparan tadi tu macam gembira. Gembira sebab dia punya lagunya kan. Lihat dari segilah dah dapat baju sejuk yang baru. Tapi untuk permulaannya, ramai di antara kita yang ingin mengetahuilah terlebih dahulu tentang Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini. Silakan Encik Luqman. Okey, baik. Terima kasih. Pertama sekali, secara ringkasnya apabila kita sebut Peduli Insan ini, kita berfungsi seperti mana dalam video tadi untuk kita sampaikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita yang berada di seluruh dunia lah. Tetapi fokus kita sekarang ini di Syria, dan fungsi ini kita sebagai jabatan di antara penyumbang, di antara saudara yang memiliki kelebihan duit dan kewangan kepada saudara-saudara yang memerlukan di serata dunia, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, nak tahulah dari segi kempen-kempen yang telah pun dijalankan daripada pihak pertubuhan itu sendiri. Apakah kempen yang telah pun dibuat? Sekarang ini kita punya fokus seperti mana dalam video tadi adalah musim sejuk di Syria. Yang mana kita tahu bagaimana ketika ini saudara-saudara kita yang berada di sana, bilangan mereka ratusan ribu dan mereka hidup di bawah kefakiran, dan jadi keperluan ini membuatkan kita perlu bekerja lebih untuk kita bantu mereka, dan sekurang-kurangnya dalam musim sejuk yang begitu mencabar ini ada sesuatu yang melindungi mereka dari sudut kelaparan dan dari sudut apa yang memberikan kehangatan kepada mereka, insya-Allah. Itu fokus kita sekarang. Ya, insya-Allah. Apa yang pentingnya kalau kita ni sebagai rakyat Malaysia yang duduk dekat Malaysia ni harus memberikan bantuan kepada mereka yang berada di Syria ni? Apa kepentingannya? Dan saya percaya bahawa salah satu bantuan yang harus diberikan adalah baju sejuk. Apa lagi antara kemudahan-kemudahan lain ataupun bantuan-bantuan lain yang harus diberikan kepada mereka ini? Okey, baik. Apabila kita tengok, sebenarnya dari satu sudut, mereka ini sekarang ini di dalam satu risiko yang mana boleh menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Bukan kita kata hanya kesukaran yang mereka hadapi, tetapi sesuatu yang melibatkan mereka ini kemungkinan sakit dan teruk ataupun kehilangan nyawa. Jadi ini sesuatu yang kita rasa kita sebagai saudara perlu bertanggungjawab lah. Maksudnya bertanggungjawab untuk kita bantu, kita hulurkan, dan apabila kita tengok hari ini dia ada dua keperluan asas. Yang mana pertama sekali sesuatu yang mampu memberikan kehangatan kepada mereka, macam pakaian, pemanas, bahan bakar dan selimut, dan yang kedua adalah makanan. Sebab seperti saya sebut tadi, 80% daripada pelarian Syria ketika ini yang hidup di kem-kem pelarian, mereka hidup di bawah tahap kefakiran. Jadi sudah tentu sukar jika dalam keadaan sejuk yang bersangatan, badan mereka lemah disebabkan oleh kekurangan makanan.
Ya, itulah penting kita bagi baju sejuk, makanan. Sebab saya ada terbaca juga cerita di mana sahabat kita yang berada kat sana, mereka melihat ada yang meninggal dunia di dalam kemah masing-masing akibat kesejukan ini. Ada bayi-bayi yang meninggal dunia, betul kan? Encik Luqman, kesian dan ini yang mereka ceritakan kepada kita. Setiap kemah yang kita pergi, mereka akan cerita ada sahaja anak-anak kecil, wanita yang tak mampu untuk menahan meninggal dunia disebabkan oleh kesejukan. Ya. Okey, Encik Luqman, mungkin boleh kongsikan tentang berapakah sasaran Peduli Insan dalam kempen kali ini dan bagaimanakah caranya untuk kita memberikan bantuan ini? Okey, baik. InsyaAllah kita sasarkan dengan bantuan orang ramai dan dengan sifat dermawan yang saya percaya dimiliki oleh orang Malaysia dan rakyat Malaysia, kita sasarkan untuk kita dapat lebih kurang dalam 5 juta ringgit, yang mana kita cuba untuk bantu lebih daripada 100,000 pelarian Syria yang berada di kem-kem pelarian di utara Syria dan di Lebanon. Dan dalam masa yang sama kita juga sediakan saluran-saluran, platform-platform untuk sama-sama kita berkongsi, sama-sama kita menyumbang, sama-sama untuk kita santuni saudara kita yang berada di yang mengalami kesukaran ketika ini, seperti mana yang tertera di Kaca TV lah. Di kita punya website kita www.peduliinsan.org dan akaun bank yang kita sediakan khusus untuk kita salurkan kepada mereka melalui CIMB 800-993-3448 atau telefon saja kami di nombor telefon yang tertera. InsyaAllah kita akan menjawab dan kita akan ceritakan apa yang berlaku kalau jika diperlukan dan bagaimana cara untuk menyumbang, ataupun boleh ikuti dalam kita punya media sosial seperti mana yang tertera, insyaAllah. Ya, kita harus melihatlah penderitaan mereka yang berada dekat sana. Kita bayangkan, Cik Loman, kita yang berada dekat Malaysia ni sejuk yang biasa, tapi dekat sana difahamkan negatif minus 5 darjah Celsius kan di sana. Jadi bayangkan betul. Cik Loman dan juga sahabat-sahabat berada dekat sana pakai baju sejuk yang tebal-tebal. Mereka yang ada dekat sana tu apatah lagi kan, nipis-nipis baju mereka itu. Jadi kepada anda semua, ayuh kita ringankan beban mereka yang berada dekat sana untuk kita memulakan bantuan dalam pada kita membantu pertubuhan Peduli Insan Malaysia ini. Baik, terima kasih Cik Loman Nur Hakim. InsyaAllah sama-samalah kita memberikan bantuan kepada mereka yang berada di Syria nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, kepada anda semua jangan lupa untuk anda memberikan sedikit bantuan, tak banyak pun kan. Demalah seberapa banyak yang anda mampu meringankan beban mereka yang berada dekat sana. Sejuk tu kat sana tu. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Banyak lagi perkongsian akan kami berikan. Kalau ada di antara anda yang nak berinfak lagi bersama Faria akan bercakap tentang beli kebahagiaan melalui infak pastinya sebentar lagi di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia. Hari ini kita teruskan pengisian. Ini berkenaan dengan beli kebahagiaan melalui infak bersama dengan Yayasan Ikhlas. Apapun, kita saksikan terlebih dahulu paparan video ini. Jangan kita biarkan pesakit yang miskin ini terus sengsara, kecewa dan putus harapan. Saat ini, mereka tak mampu untuk membeli peralatan sokongan dan ubat-ubatan yang mereka perlukan. Ayuh kita menyumbang kepada kempen Bantu Pesakit Sihat oleh Yayasan Ikhlas untuk membantu mereka. Baik, itu dia sedikit pemahaman berkenaan dengan membeli kebahagiaan melalui infak bersama dengan Yayasan Ikhlas. Kita nak bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, pendakwah selebriti wakil Yayasan Ikhlas secara maya bersama kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedondong Ustaz. Alhamdulillah. Fariha memang naik aura pakai warna merah. Oh, sama Ustaz. Kena buat sini sikit. Baik Ustaz. Okey, mungkin ramai yang masih lagi Ustaz membeli kebahagiaan melalui infak ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikitlah, jelaskan lebih terperinci tentang membeli kebahagiaan dan kaitannya dalam bulan-bulan seperti ini kan Ustaz? Masya Allah. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila kita memberi, kita akan bahagia. Sebab kita memberi, kita membantu orang yang sedang sakit, yang sedang susah, sudahlah jatuh ditimpa tangga, sudahlah hidup di bawah paras kemiskinan, fakir miskin, dapat pula ahli keluarga sakit. Jadi kami di Yayasan Ikhlas bekerjasama dengan hospital-hospital terpilih pergi memberi bantuan. Bila kami memberi bantuan, mereka menangis kegembiraan. Mereka seronok dapat bantuan dan itu adalah memberi kebahagiaan kepada kami.
Tangisan kebahagiaan mereka adalah kegembiraan pada kami, kebahagiaan pada kami. Jadi kami menyeru pada orang ramai yang menonton MSI pada pagi yang indah ini. Hari ini hari Jumaat, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi ada dua melalui Yayasan Ikhlas dalam program bantu pesakit sihat. Yang pertama apa dia? Tak lain dan tak bukan, Nabi suka menziarahi orang yang sakit. Yayasan Ikhlas walaupun waktu pandemik COVID-19 apa tu, kita dapat menziarahi mereka. Kita ziarah orang yang sakit ni tuan-tuan, kita dapat doa daripada 70,000 para malaikat. Dapat pula doa orang yang sedang sakit tu, dapat doa daripada keluarga yang sakit. Memang orang nampak kami Yayasan Ikhlas yang ke depan. Tetapi yang lebih dapat layanan VVIP nanti di akhirat nanti adalah orang yang sembunyikan tangannya ketika bersedekah. Siap senyap dia sedekah masuk ke dalam akaun Maybank, Yayasan Ikhlas, dalam bantu pesakit sihat kerana Allah Ta'ala. Mereka ni akan dapat layanan VVIP bila di hari kebangkitan di mahsyar nanti. Orang lain bertimbun-timbun dipijak oleh lautan manusia, tetapi di mereka dapat layanan VIP bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala sebelum masuk ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami cuba mengumpul dana sebanyak 5 juta hingga 6 juta ringgit untuk membantu pesakit sihat. Banyak pesakit-pesakit yang dapat senarai namanya daripada hospital-hospital terpilih. Kami dapat senarai nama, Ustaz, ni miskin. Prof, ni orang miskin. Ni orang susah. Nak bayar yuran pun tak ada, Ustaz. Nak bayar yuran perubatan pun tak mampu. Nak beli ubat pun tak mampu, Ustaz. So, kita ambil senarai nama tu. Kita pergi ke rumah mereka ziarah. Kita bagi peralatan khas, contoh katil yang khusus. Kita belikan kursi roda yang khusus untuk mereka. Dan Masya Allah, kami memang buat kerja ni tuan-tuan. Seberapa banyak dengar je berita orang susah yang sakit, kita akan pergi ke rumah mereka, ziarah dan bantu mana yang kami mampu. Tuan-tuan, setiap sumbangan tuan-tuan ini dapat pengecualian cukai. Saya doakan tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat dikecualikan daripada azab api neraka. Kita doakan semua yang menyumbang pada pagi ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, Allah kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Kerana sifat Nabi, dia suka bersedekah. Sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Sedekah akan menyebabkan bantu pesakit sihat. Mudah-mudahan mereka sihat dan kita juga akan diringankan bebanan kita di akhirat nanti. InsyaAllah. Wallahu'alam. Ustaz, mungkin kalau sesiapa yang menonton ni Ustaz, kan ingin sama-sama membantu kempen bantu pesakit sihat ni, bagaimana Ustaz? Yang pertama, mereka boleh terlibat dengan menombor telefonlah hotline kita ada di kaca TV dan tertera. Dan kemudiannya masukkanlah duit sumbangan kita pada hari Jumaat. Sebab sedekah hari Jumaat ini kelebihan dia sama dengan sedekah dalam bulan Ramadan. Rebut peluang. Jangan buang masa, sekarang kita bertindak. Tak banyak, sedikit. Paling tidak, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Mudah-mudahan dapat doa daripada mereka yang sakit ni, ya Allah, luahkan rezeki mereka yang menyumbang kepada Yayasan Ikhlas dalam kempen bantu pesakit sihat. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan perempuan rebut peluang ini kerana besok kita belum tentu hidup lagi. Wallahu'alam. Dengan wang mereka ni lah sebenarnya Yayasan Ikhlas akan beli perubatan, alat-alat yang kemudahan ya. Benar. Ada satu kes nama dia Syakila. Ayahnya bekerja gaji RM1,000. Dan Masya Allah, ibunya suri rumah, ada anak yang lain. Tetapi perbelanjaan anaknya, Syakila ini, RM800 sebulan. Dia kena makan minum susu yang khas. Dia kena duduk atas katil yang khas. Mak dia angkat dia, umur anak dia ni cerebral palsy, cacat kaki dan tangan. Mak dia angkat sampai mak dia kena slip disc. Allahu Akbar, dah jatuh ditimpa tangga. Sudahlah miskin, susah pula, sakit lagi. Ya Allah, kita ujian bagi mereka, ujian juga pada kita. Kita dah dengar berita ni, bantulah sama-sama mereka melalui Yayasan Ikhlas. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hanafiah Abdul Malik di atas perkongsian ini. Sama-sama kita membantu mereka memerlukan, insya-Allah bersamalah membantu mereka melalui infak di Yayasan Ikhlas ini ya. Baik, selepas ini kita nak berkongsi sedikit. Mana tahu kan dah esok kan hujung minggu, jadi mungkin nak bagi sedikit idea kepada ibu-ibu. Esok pergi beli jagung
Sebab apa? Kita nak kongsikan berkenaan resepi jagung goreng rangup. Saksikan. Jagung adalah kumpulan makanan bijirin yang dikatakan menjadi sumber makanan ruji ketiga selepas gandum dan beras. Kandungan khasiatnya yang kaya dengan pelbagai jenis vitamin, zat besi, protein, kalsium dan banyak lagi sememangnya baik untuk tubuh badan. Jagung juga merupakan makanan yang tinggi dengan antioksidan yang dapat mengurangkan risiko kanser. Kita akan bersama dengan Sulaiman Ali Muhammad untuk menu sarapan pagi yang berasaskan jagung. Pada hari ini, saya akan kongsikan resepi jagung goreng rangup yang amat mudah. Jom kita saksikan cara penyediaannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah jagung manis, tepung jagung, tepung beras, garam, gula, minyak masak dan air sejuk berais. Pertama, kupaskan jagung untuk direbus. Kemudian, letakkan sedikit garam dan gula ke dalam air yang direbus. Sejukkan jagung yang telah direbus untuk dipotong. Potongkan jagung dan hiriskan isi jagung. Pastikan ianya tidak terlerai semasa dihiris. Kemudian, buatkan bancuan tepung untuk menggoreng dengan menggunakan tepung beras dan tepung jagung bernisbah 2:1. Gaulkan adunan tepung dengan menggunakan air sejuk supaya ianya akan rangup. Angkat hirisan jagung dengan berhati-hati dan celupkan dalam adunan tepung. Gorengkan dalam minyak yang panas dalam 1 hingga 2 minit. Angkat dan toskan minyak. Sekarang, jagung goreng rangup telah sedia untuk dinikmati bersama sos pilihan anda. Mudah kan? Selamat mencuba! Wala sedap. Wala. Tapi bagi macam ni tak kisahlah kan nak makan apa pun. Tapi kalau anda yang rasa macam nak lain daripada yang lain, boleh cuba untuk buat jagung manis tadi. Jagung goreng rangup. Jagung rangup. Sebab selalunya kita buat cucuk. Cucuk jagung kan. Ya. Okey, ini untuk anda semua yang ada perniagaan yang mungkin cari tempat untuk nak memasarkan produk anda. Dengan cara yang mantap. Jadi anda perlukan cara cakap khas untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali memantapkan perniagaan. Ingin penyelesaian periklanan kreatif untuk menambat hati pelanggan sasaran? Program Reconnect 2022 lah jawapannya. Ya, so tak ada Reconnect 2022 sebuah sesi rundingan 30 minit secara percuma yang akan mengajar anda bagaimana TV3 boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti sehingga 80% diskaunnya. Kita dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih menonton Malaysia hari ini. Moga-moga apa yang kita bawakan ini semua mendapat pengajaran untuk kita semua. Betul, insyaAllah. Jumpa lagi Isnin akan kami bawakan topiknya berkaitan dengan Bulan Keluarga Malaysia. Baik, jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum.